Lina, apa you buat kat sini? Oh, I ada interview dengan pengarah CCO kat sini. Oh, ya ke? I lah orangnya. Oh, ya Okey, ke? Jom. Assalamualaikum dan selamat petang. Sekali lagi kita bersama di dalam rancangan Sembang Petang bersama Pakcik Gawang. Kali ini kita bawa seorang tetamu istimewa. Sekali imbas saling tak tumpah seperti bintang filem. Kan? Tahu ke tidak, ini adalah pensyarah kanan di Fakulti Undang-Undang, Dr. Hazrina Begum Abdul Hamid, yang kepakarannya akan kita kupas pada petang ini dan kita lihat bagaimana sumbangan beliau terhadap kena tak ada idea dah. Sebab you ni memang hebat sangat, tu masalah dia. Bukan hebat macam mana, tapi bidang kriminologi memang saya difahamkan tidak ramai pakarnya di Malaysia. Kita akan dengar sendiri daripada beliau apakah sebenarnya bidang penyelidikan beliau dan bagaimana bidang beliau ini mampu mewarnai bidang pendidikan di negara kita. Mungkin Dr. Hazrina boleh mulakan dengan sedikit pengenalan mengenai diri you. Terima kasih Prof. Dan terima kasih atas kata-kata aluan yang tersangat tinggi. Kita santai je, jangan silih sangat tau. Ya. Jadi, ialah nama saya Dr. Hazrina Begum binti Abdul Hamid. Asal Pulau Pinang, menetap di sini, Gombak, dan saya pensyarah kanan di Fakulti Undang-Undang Universiti Malaya. Saya juga seorang kriminologis. Ada yang kata ahli kriminologis, ada yang kata pakar kriminologis, tak kisahlah. Macam mana pun hari-hari kita belajar kan. Jadi mengenai kepakaran saya. Betul. Boleh cerita sikit tak? Sebab perkataan tu sangat menarik lah. Apa sebenarnya kerja seorang ahli kriminologi? Okey. Pertama sekali, kriminologi ni, disiplin kriminologi ni tiada di Malaysia buat masa sekarang. Jadi orang yang ambil kriminologi ni kena ambil dekat kebanyakan negara barat untuk ambil kriminologi. Sebab kriminologi ni dia adalah satu cabang behavioral studies, dan dia di bawah social sciences. Jadi kita belajar situ kriminologi ni. Banyak orang ingat kriminologi ni dia tengok CSI, dia tengok Bones, dia tengok cerita macam investigation, forensik, automatically lah dia ingat kriminologi. Tapi sebenarnya kriminologi ni adalah agak boring kalau nak belajar dia lah. Dia adalah banyak teori-teori. Dia adalah teori macam, contoh, kenapa kita kalau ada orang pandang situ, kita semua pun pandang situ. Kenapa kalau ada wujudnya sifat kebencian? Kenapakah orang itu boleh jadi seorang penjenayah? Kenapakah orang itu boleh jadi seorang pengganas? Jadi kita dalam tu kita akan cuba tengok teori, adalah teoris, filosofers yang cuba fikir sebab sesuatu perkara atau perlakuan tu terjadi. So, ini semua di dalam bidang kriminologi tu? Yes, dalam kriminologi. Jadi dia lebih kepada kajian kepada sikap manusia, kesalahan tu sendiri, mangsa tu sendiri, society tu, masyarakat tu, adat, struktur, social structure, maksudnya kerajaan tu sendiri. Besar dia punya skop dia tu. Sebab dia berkait. Berkait rapat. Dan dalam kriminologi kita pegang macam ni. Crime is a social construction, victim is a social construction, everything is a social construction. Right. Jadi social construction tu apa dia? Maksudnya kalau kata kat Malaysia ni kita buat satu kesalahan, ada satu benda menjadi satu kesalahan. Contoh, katalah kita tidak boleh berpakaian menjolok mata. Mungkin akan menjadi satu kesalahan. Tetapi kalau orang yang berpakaian berhijab ke bernikab ke, tak menjadi satu kesalahan. Itu normal kat sini. Tapi kalau kita pergi setengah negara, perkara tu menjadi kesalahan. Kalau ada setengah negara macam Perancis ke, certain areas tidak boleh berhijab, tidak boleh bernikab. Kalau pakai
akan menjadi satu kesalahan. Di situ. Di situ. Ya. So itu maksudnya social construction. Maksudnya sebab perkara situ kat sana aneh, tak normal bagi orang sana. Kalau you tutup tu maksud you nak buat sesuatu lah. There's something wrong, maybe there's something you are up to. Kalau kat sini orang biasa, normal. Tapi kat sana kalau dia pakai you pakai shorts ke apa, tak ada apa. Mungkin kat sini pun tak ada apa, tapi mungkin area-area yang kita tak benarkan ke, mungkin boleh jadi macam miscellaneous offences lah. Itulah. So social construction Ya. Okey. So mungkin doktor boleh kongsi sikit mengenai bidang penyelidikan doktor. Saya difahamkan tadi ada bunyi-bunyi menarik tu. Berkaitan pemerdagangan manusia. Ya. Mungkin boleh terangkan sikit apa masalah dia sekarang dan apa yang doktor cuba buat kajian mengenainya. Okey. Jadi bidang kajian saya yang khusus adalah berkenaan dengan pemerdagangan manusia. Okey. So pemerdagangan manusia ni sebenarnya telah berabad. Dia muncul daripada zaman perhambaan dulu. Cuma sekarang kita masih ada perhambaan, tetapi bukan dah habis ke? Ada. Dan kita masih ada provision tu dalam undang-undang, masih ada. Cuma sekarang ni ada satu lagi jenis, dia panggil pemerdagangan manusia. Dan pemerdagangan manusia ni pun sebenarnya dah lama pun berabad. Cuma terma trafficking tu baru aja digunakan. Jadi saya punya kajian adalah pertama sekali untuk membaik pulih sistem yang ada dekat Malaysia. Sebab masalahnya di Malaysia, kita telah diletakkan di tier 3. Dia ada 4 tier. Tier 1, 2 watchlist, 3. Tier 3 tu paling bawah. Maksudnya paling teruk. Paling teruk. Malaysia paling teruk. Malaysia paling teruk. Dan kita ni semua benda doktor. Ya, US tier report kita diletakkan di tier 3 untuk dah 2 tahun berturut-turut. Dan kita sama level dengan North Korea, Afghanistan. I'm not sure Afghanistan pun that low kot. China. Jadi kita punya level sangat rendah. Okay, the worst. Dan bila kita diletakkan di level 3, maksudnya kita subject to sanction. Sanction tu maksudnya ialah US kan kuasa besar. Sanction tu nanti ada negara mungkin tak nak berurusan dengan Malaysia sehingga kita baiki sistem kita. Okay. Jadi masalah Malaysia ni, kita ada undang-undang kita. Dia ada akta anti pemerdagangan dan migran. Kita panggil ATIPSOM. Dan baru-baru ni 2022 dia orang buat satu pindaan lagi untuk menguatkan lagi lah akta tu. Tapi saya kira masalahnya adalah masalah banyaklah perkara masalah pemahaman pemerdagangan manusia tu sendiri. And then kedua, rasuah. Rasuah di kalangan mungkin orang-orang beruniform ni bersama dengan trafficker. Lepas tu dari sudut protection, iaitu perlindungan pun kita banyak masalah. Sebab kita sediakan shelter protection untuk mangsa, tetapi protection tu rupanya macam penjara. Jadi dalam tu mangsa, tapi dia orang ni subject to undang-undang dan dia orang tak boleh keluar, kena lock, kadang dia keluar pergi mana pun kadang digari. So dia macam banduan. Jadi benda-benda, and then dia orang tak boleh keluar, dia orang nak kerja tak boleh, boleh lah, dia kena ada special permission yang sangat susah. Jadi banyak perkara di situ, dan juga cara kita layan dia orang dengan mangsa ni agak kurang memuaskan lah, kita boleh kata. Jadi disebabkan itu semua, report-report yang dapat, kajian-kajian yang dapat tu, keputusan tu, result tu agak shocking lah.
Yang menjadikan kita kat tier ketiga tu. Ke tier ketiga, correct. Mungkin kalau kita boleh Dr. kongsikan sedikit contoh-contoh aktiviti pemerdagangan manusia ni kat mana? Kenapa sampai banyak sangat berleluasa kat negara kita ni? Selalunya kita dengar cerita-cerita je. Mungkin Dr. boleh share apa yang Dr. dapati pada kajian Dr. sendiri? Okey. Jadi pemerdagangan manusia ni ada beberapa jenis. Pertama, pemerdagangan seks. Okay. Kedua, pemerdagangan buruh. Ketiga, pemerdagangan organ. Keempat, organ ada tapi kat Malaysia tak ramai sangat. Okay. Keempat, pemerdagangan kanak-kanak. Okey. So, pemerdagangan kanak-kanak ni pun boleh, walaupun saya letak asing, tapi pemerdagangan kanak-kanak ni dia boleh digunakan untuk seks, untuk buruh, untuk organ. Okey. Paling ramai mangsa adalah wanita. Diikuti dengan lelaki. Lelaki pun ada juga diperdagangkan untuk seks tapi jumlahnya sikit, kebanyakannya untuk buruh. Buruh ni macam-macam lah, untuk labourer. Sekarang ni ada scamming industry. Sekarang ni yang baru ni agak kejut ni adalah scamming industry. Jadi sebelum ni mengikut US punya standard, Malaysia dia letak sama ada country itu adalah source, transit atau destination. Okay. Sebelum ni Malaysia ni dia famous jadi transit dengan destination. Source ni maksudnya tak ramai, walaupun ada orang Malaysia diperdagangkan tapi taklah banyak. Tapi semenjak ni makin menaik disebabkan scamming industry ni makin menaik. Source ni transit ni kadang-kadang orang nak perdagangkan katalah perempuan lah untuk tujuan pelacuran. Mereka akan letak Malaysia ni macam transit sebelum dihantar ke Timur Tengah, Dubai ke mana ke. Destination pula Malaysia banyak demand. Kalau ikut kita ni sex trafficking punya port. Oh ya. Jadi kat Malaysia ni masalahnya sebab kita tak, sebab itulah kita selalu deny, tipu tak. Permintaan sini tinggi. Oh ya. Walaupun pelacuran ni adalah diharamkan di sini tapi semuanya underground dan senang dapat. Jadi kalau demand tu banyak untuk pelacuran warga asing. 90% pelacuran tu adalah dari wanita warga asing di Malaysia. Dan bukannya semua kena trafik, ada yang sukarela. Jadi yang trafik ni adalah mereka yang bukan dipaksa tapi dia ada acts, means and purpose. Dia macam di bawah kontrol seseorang. Orang tu nak exploit dia. Untuk buruh pun projek-projek, especially kat pembinaan, banyak dia nak kontraktor, dia nak labourer, builder. Jadi banyak yang kena trafik, macam warga Bangladesh, warga Indonesia, banyak yang kena trafik. Dan kanak-kanak pun banyak juga kena trafik. Especially kanak-kanak, kalau kesian lah kalau macam mining industry ni, kalau pengusaha tak mau beli duit untuk beli mesin yang complicated dan tempat tu untuk nak dapatkan lithium contoh, shaft tu ke ataupun lubang tu kena kecil, siapa yang boleh masuk? Budak-budak lah. Dia letak lah, sebab tu dia traffic kan, budak-budak tu dia guna untuk ambil tangan-tangan kecil ni. Dah speechless kejap sebab topik ni serius sangat. So mungkin dalam bidang doktor boleh buat sesuatu dalam dengan kepakaran doktor dan sebagainya. Tapi dari segi orang biasa macam kita ni, apa yang kita boleh bantu dari segi masalah ni? Jadi kalau kita, pertama sekali lah kita kena ambil tahu apa itu pemerdagangan manusia. Sebab ramai macam dismiss je benda tu. Padahal yang kita boleh nampak senang sekali, yang bibik-bibik kat rumah ni, domestic maid ni. Actually banyak domestic maid ni traffic ni. Oh ya. Kalau you tak bagi dia keluar, memang dah kira traffic dah.
Banyak yang dalam kena traffic. definisi trafficking. Yes. Walaupun kita bayar gaji, bayar komisen apa melalui legal means. Yes, sebab kita biasa perjanjian kita dengan ejen dia kan. Betul. Jadi kita kena check sebab kadang ejen tu yang traffic dia. Sebab trafficker ni banyak work agent. Walaupun nampak macam halal, tapi definisi trafficking tu masih terpakai. Yes. So trafficking ni macam maksudnya mungkin you bayar gaji tapi you exploit dia punya working condition. Macam katalah dia tak diberikan rehat yang cukup, dia tak diberikan cuti, dia tak diberikan medical dan sebagainya, itu dikira traffic. Kalau macam tu siapa yang traffic tu? Dia punya ejen ke dia punya tuan rumah tu? Tuan rumah lah. Oh ya. Tuan rumah. Yang ejen tu dia kira trafficker. Trafficker ni dia banyak tau. Dia boleh start daripada recruiter. Yang recruit tu pun dia kira boleh kira. Mungkin yang recruit tu. Lepas tu yang agent tu. Lepas tu yang customer tu, yang client tu. Semua ni. So trafficker now that person kita tak kata trafficker tapi kita boleh kata exploiter. Tapi dia boleh masuk sekali dalam the whole trafficking punya tu. Ekosistem kan? Yes. So start dengan mengambil tahu. Kerana tanpa mengambil tahu kita akan memburukkan keadaan lah sebenarnya. Jadi bila kita ambil tahu kita dah peka. Lepas tu nombor 2, banyak je kita tengok kadang kita lalu tengok tempat tu banyak sangat tengok wanita ke lelaki warga asing masuk keluar ke macam ada mungkin kalau kata perempuan tempat masaj yang nampak a bit tak kena. Ataupun kat kedai tengok lelaki ke perempuan tu dia kerja kat kedai tu macam teruk lah. Macam memang dia working, you cakap dengan dia tak apa-apa nak cakap. Itu semua red flag. Jadi polis ni dia harap bantuan masyarakat je. Jadi report. Katalah polis datang dan check, tak ada apa. Tak apa. Tapi at least kita tahu yang orang tu bukannya kena traffic. Sebab masalah sekarang ni kadang orang tak nak ambil tahu. Jadi cara macam tu boleh bantulah. Okay doktor, saya terfikir tiba-tiba kan, maybe mungkin kita kata tak trafficking ni tak adil untuk mereka dan sebagainya, tapi mungkin ada dalam keadaan atas dasar terdesak orang tu rela dibuat demikian. So komen doktor macam mana kalau keadaan macam tu? Very good question. Sebab tu dalam akta trafficking dia kata consent is irrelevant. Maksudnya consent is irrelevant, maksudnya apa? Persetujuan itu tidak relevan. Now, persetujuan itu tidak relevan ni tak bermaksud persetujuan tu tak sah. Dia sah. Tapi dia tak ambil kira. Tetap trafficking lah maksudnya. Tetap trafficking. Kalau bukti-bukti ada, keadaan tu ada, itu adalah trafficking. Ya. Sebab biasa je orang trafficker tu akan kata, ini bukan trafficking, dia setuju, dia rela. Sign kontrak. Dia rela. Tapi bila kita tengok, okey walaupun dia rela, tapi you tak boleh exploit dia macam tu. Di bawah akta tu tadi. Di bawah akta tu. Sebab tapi kena wujudlah act, means and purpose. That means perlakuan, niat dan tujuan. 3 tu kita kena tengok elemen tu ada walaupun orang tu setuju, masih dianggap trafficking. Boleh doktor kongsi tak di bawah akta tu kesalahan ni membawa hukuman macam mana kan? Kesalahan dia sekarang dah naik kepada 20,000 kot, fine dan penjara dah sampai ke 20 years. Sorry, I think 50,000 and then penjara 20 years dah naik. Kalau didapati bersalah. Termasuklah semua tadi daripada recruiter, ejen dan juga yang menggunakan khidmat. Yes. Tapi dia ikutlah dia you kena proof lah yang orang ni facilitate benda tu. Kadang-kadang mungkin nak buat trafficking ni kadang dia ada banyak player. Tak semestinya banyak tapi kadang lebih dari player sebab you perlu orang untuk
jadi rekruter. Ya. Okey. Kadang rekruter, satgi orang tu sampai, kadang ada yang naik ferry dari Indon ke berhenti kat Port Klang, orang yang akan ambil dia, ke sambut dia. Kadang kat KLIA ada kawan dia sambut. Dah sambut, bawa pergi rumah siapa-siapa duduk situ kot sebulan sebelum hantar ke mana-mana. So kadang-kadang dia orang pergi a few places. So ni semua macam you kata dalam ekosistem dia tu semua, dia orang ni boleh dikira, dia anggap, dia tak akan kata betul-betul trafficker per se, tapi orang yang telah membantu untuk menjayakan trafficking tu. So what is your harapan then? Apa harapan doktor bila buat kajian ni dan juga mengenai isu ni? I believe you pun tak adalah fikir what you do will solve the whole problem, tapi apa harapan you? Harapan saya masyarakat Malaysia janganlah demand, sebab permintaan ni kita kena fair, kita kena bagi fair trade. Masalahnya sebab datang daripada permintaan kita di sini yang nak cheap labour, and then kita nak sex workers, sebab Malaysian sex workers actually tak ramai, so they want the overseas one. So bila you have that demand, automatically there will be supply. Jadi kalau kita boleh kurangkan demand kita practice this fair trade, we don't expect cheap labour. Cheap labour comes from traffic labour lah kebanyakannya. Jadi bolehlah kurang macam tu. Okey, saya rasa sampai sini dulu. Topik ni sangat berat saya rasa. Kita kena bagi-bagi pada topik lain yang lebih kecil. Mungkin kita akan jemput lagi Dr. Hazina untuk sesi yang akan datang bersama kita. Untuk itu, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe dan komen dan share dengan kawan-kawan. Assalamualaikum dan terima kasih.